Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tun Mahathir betul-betul dalam bahaya. Ada satu pendedahan terbaru daripada seorang veteran UMNO, daripada seorang yang cukup lama bersama UMNO, rakan baik, bukan rakan baik lah, tapi pernah menjadi rakan di dalam UMNO kepada Tun Mahathir. Dan pastinya orang ini, veteran UMNO ini, dia tahu apa yang berlaku di dalam UMNO. Dia tahu apa yang berlaku kepada Tun Mahathir ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Pernah juga, kalau kita masih ingat dulu, di dalam Dewan Rakyat, Bung Mokhtar sendiri kasih kantoi Tun Mahathir. Apabila Bung Mokhtar kata, kau sendiri yang ajar kami, kau yang ajar kami. Jadi kali ini Tun Mahathir pula file-file lamanya mungkin akan dibuka semula. Puan Zarkarshi memohon, menggesa supaya SPRM untuk membuka file lama Tun Mahathir. Wow, kalau file lama Tun Mahathir dibuka, apa yang dijumpa? Ada banyak yang perlu dijumpa. Bayangkan kalau tiba-tiba bukan SPRM saja yang membuka file. Kalau LHDN buka file, kalau SPRM buka file, PDRM buka file, BNM, Bank Negara Malaysia buka file. Kalaulah semua ini buka file, apa yang diorang boleh jumpa, saya pun tak pastilah, tak tahu. Tapi pasti banyak dijumpai perkara-perkara yang mengejutkan. Tapi saya fikir kalau tidak ada kesalahan yang dilakukan, walaupun banyak penemuan, kalau tidak ada kesalahan tetap tidak salah. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memberikan beberapa contoh yang dia kata itu berunsurkan kronisme dan nepotisme bekas Perdana Menteri Mahathir ketika beliau masih Perdana Menteri. Puan Zarkarshi memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama dia berikan ialah Petronas. Petronas melalui MISC Bailout Consortium, iaitu perkapalan milik Mirzan. Mahathir adalah PM masa itu, kata Puan Zarkarshi. Bukankah itu kronisme? Tanya Puan Zarkarshi. Perkara yang tak boleh dinafi adalah Petronas, MIC Bailout itu milik Mirzan dan Mahathir PM waktu itu. Jadi itu tak boleh nak nafi lah. Tapi adakah itu kronisme? Tak pasti, sebab kena ada siasatan dulu. Pada tahun 1997 pula, Boksani Mahathir adalah pemilik saham terbesar kumpulan hospital pantai. Sekali lagi, Tun M adalah PM pada ketika itu, kata Puan Zarkarshi. Itu contoh ketiga. Kemudian ada beberapa contoh lagi. Dia disebut lagi satu perkara, yaitu grup ini menguasai kontrak pembekalan peralatan semua hospital kerajaan, termasuklah konsesi Fomema. Mokhzani juga pemilik Kencana Group yang mendapat kontrak berbilion ringgit dari Petronas. Itu kata Puan Zarkarshi, yang mana kenyataan itu telah dimuat naik di Facebooknya pada Sabtu yang lalu. Muhammad Fuad Zarkarshi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Rengit berkata, Dr. Mahathir masih lagi seorang Perdana Menteri pada tahun 2002 dan beliau juga pada masa sama telah memainkan peranan sebagai penasihat Petronas pada ketika itu. Tambahnya, jadi Puan Zarkarshi kata dia mohon, dia menggesa supaya SPRM kena siasat. Apakah wujud kronisme hingga Kencana Petroleum dapat layanan anak emas? Kata Puan Zarkarshi. Tambahnya, Tun M bersara pada 2003. Dia jadi penasihat Petronas 12 tahun. Jadi kata Puan Zarkarshi, apakah Petronas bebas kronisme? Kata Puan Zarkarshi. 22 tahun dan 22 bulan dilindungi oleh jawatan Perdana Menteri.
Sampai masanya SPRM buka fail lama, kata Puat Zarkarshi. Kita jumpa lagi. Anda boleh cari berita ini di sinarharian.com.my, sinarharian.com.my dengan tajuknya SPRM perlu segera buka fail lama Tun M, kata Puat Zarkarshi, tarik 17 Jun. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Beberapa hari yang lalu, seluruh Dewan Rakyat menjadi terkejut apabila di dalam perbahasan mengenai dengan laporan kertas putih KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, tiba-tiba seorang ahli Parlimen PAS mempersoalkan dan juga beliau juga mengeluarkan isu tentang pakaian jururawat yang dikatakan terlalu sempit dan tidak ikut seperti tidak mematuhi syariah. Dan itu memang banyak menyebabkan orang terasa, terutamanya untuk pekerja-pekerja jururawat, dan juga banyak orang lagi yang terasa dengan perkara itu, sehingga Syed Saddiq sendiri pun kata, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahli Parlimen Muar, dia kata banyak lagi perkara yang lebih penting daripada isu baju jururawat itu untuk dibahas di Parlimen. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita baru saja terima satu laporan. Akhirnya Menteri Kesihatan tampil memberikan penjelasan, dan saya setuju dengan penjelasan daripada Dr. Zaliha ini. Yang sudah diterbitkan laporan ini di malaysiakini.com, tajuknya Dr. Zaliha, pakaian jururawat tidak masalah. Dia kata begitu. Apa masalah dengan pakaian jururawat? Menteri sendiri pun tahu bahawa perkara itu tak ada masalah. Dan menteri ini seorang wanita beragama Islam Melayu, yang dia tahu juga tak ada masalah dengan baju itu. Saya tak berani nak sebut tak berani nak campur pasal agama, bangsa dan sebagainya. Tapi saya bacakan saja laporan ini yang akhirnya diberikan penjelasan oleh Menteri Kesihatan. Seragam jururawat di Malaysia mematuhi etika pemakaian penjawat awam, tidak ketat dan mematuhi syariah. Itu jelas Menteri Kesihatan iaitu Dr. Zaliha Mustafa. Katanya kalau tengok pakaian jururawat sekarang memang ada etika. Bagi saya tidak ada masalah, katanya. Seperti dipetik oleh utusan Malaysia pada hari ini. Menteri Kesihatan itu berkata demikian ketika diminta untuk mengulas kenyataan daripada ahli Parlimen Kuantan Wan Razali Wan Nur di Dewan Rakyat mengenai pakaian ketat jururawat Malaysia. Menurut Wan Razali, pakaian seragam itu menampakkan bentuk badan wanita dan tidak patuh syariah. Pun begitu, Zaliha berkata, Kementerian Kesihatan lebih mengutamakan soal mutu penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada orang ramai. Katanya sebaliknya, yang paling penting sekarang adalah kerajaan telah meluluskan pembentangan kertas putih kesihatan, katanya. Itu lebih utama kerana ia membincangkan tentang penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Adalah penting untuk mereka faham bahawa kesihatan rakyat menjadi tumpuan kerajaan persekutuan pada ketika ini, katanya. Beberapa kumpulan profesional telah pun mengkritik kenyataan daripada Wan Razali, antaranya Persatuan Perubatan Malaysia MMA, yang berkata pakaian seragam itu bertujuan untuk keselesaan dan fungsi. Kenyataan Wan Razali turut mendapat maklum balas penyanyi terkenal Baby Shimah yang menyindir ahli parlimen itu. Wow. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sentiasa menghormati apapun tradisi yang ada di Malaysia. Okey, jadi pada saya secara peribadi, untuk baju-baju jururawat ini tak ada masalah. Tak ada masalah dan semuanya telah pun direka berdasarkan kepada kesesuaian untuk berfungsi dengan baik ketika bekerja di hospital. Apapun kalau memang itu perlu diubah, terpulang kepada kerajaan, tapi harus juga diingat bahawa ada orang juga yang sangat selesa dengan pakaian-pakaian itu. Kita jumpa lagi, bye-bye.